warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan. Dari aqulina ya amin ya muji sa'ilin wa ya rabbal alamin. Ma ba'da al-Fatihah. Masya Allah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وبعد أن تعوض ما عن هرتكب كمثل أما أنت برا فاقترب. وبعد أن تعوض ما عن هرتكب كمثل أما أنت برا فاقترب. Okey, bait ni kita dah baca dah sikit, kita ulang balik untuk tujuan lebih mantap, lebih kemah lagi lah. Wa ba'da an, setelah an. Artinya an ini ialah an masdariyah. Ta'widhu ma, gantikan dengan ma, di mana ma itu dia punya step dia dah. Ma itu boleh dhabit pada kalimah ma itu ma zaidah iwadan an kana. Ma zaidah iwadan ataupun iwadun an kana. Ma itu ganti daripada ka, kana dhabit pada ma, an hartukib, darinya, dari ma itu urtukiba, dilakukan. Kamithli, seperti amma anta barran faqtarib. Jadi dalam bait 156 ini nak menyatakan walaupun ma itu ma zaidah iwadun an kana, ganti daripada kana, menunjukkan apa? Ada elemen kana di situ, dan walaupun kana digantikan dengan ma zaidah, tapi dia kekal beramal. Akan ada isim kana, akan ada khabar bagi ka, kana. Itu maksud dia. Contoh diberi di sini. Kamithli amma anta barran faqtarib. Seperti contoh amma, perhatikan amma. Amma tu asal dia an, kita cuba undur ke belakang, Tuan. Pasal amma sama dengan anma, tapi diidgham. Amma undur ke belakang jadi ma. Jadi daripada anma tu undur lagi ke belakang, asal dia apa dia? Jadi an kunta. Nampak? Kunta tu, kana tu dibuang, digantikan dengan ma. Jadi bila undur ke belakang, masuk baliklah. An kunta, kita guna kaedah undur pula. Amma, ma tu kan ganti kana. Jadi bila undur ke belakang, mula-mula anma, mula-mula amma. Ini bukan mula-mula lah, daripada hujung undur ke belakang. Amma, undur lagi jadi anma. Undur lagi jadi anta dulu. Undur lagi jadi kunta. Jadi kunta tu ialah kana, ganti tempat tu ialah ma. Ganti tempat apa? Ganti tempat itu. Jadi akhirnya bunyi amma anta, cuba tengok kekal dah amalan. Amalan dia, amalan kana kekal. Dalam contoh amma anta barran, mana isim bagi
kana yang mahdhuf yang digantikan dengan ma zaidah. Anta tu fi mahalli raf'in ismu kana al-mu'awwad bi ma. Barran khabaru kana al-mu'awwad bi ma zaidah kalau secara undur ke belakang. Jadi syair ini wa ba'da an ta'widu ma an hartukib kamithli amma anta barran faqtarib. Dzakara fi hadzal baiti, telah menyebutlah oleh al-musannif dalam bait ini, anna kana tuhdhafu ba'da an al-masdariyah, bahwasanya kana hendaklah dihadzafkan setelah an al-masdariyah. Syaratnya itu an tu. Wa yu'awwadu anha ma, dan digantikan darinya daripada kana itu ialah ma, wa yabqa ismuha wa khabaruha, dan kekalah isimnya dan khabarnya. Artinya dia beramal. Nahwu seumpama amma anta barran faqtarib, dengan i'rab yang kita telah sebutkan tadi. Ha? Kalau nak ikut terjemah dia bunyi macam ni ya. Kan? Sama ada adalah kamu, sebab amma anta tu sama ada adalah kamu barran faqtarib, artinya faqtarib barran. Benda kebajikan itu hampirilah dia, buatlah dia. Wal aslu an kunta barran faqtarib fa hudhifa kana, bila dibuangkan kana iaitu kunta, fanfasala ad-dhamirul muttasil biha, bila buang kana tercerailah dhamir al-muttasil yang berhubung dengan dia, itulah ta, jadi an fasara wa watta fasara an anta barran. Thumma, kemudian, utiya bima iwadan an kana, didatangkan dengan ma. Bima tu bukan dengan barang yang, dengan ma. Hal keadaan ma itu iwadan an kana, ganti daripada kana. Sebab itu kita kata ma zaidah iwadan an kana ataupun iwadun an kana. Ikut i'rab lah nak baca macam mana. Fasara an ma anta barran. Thumma udghimatin nun, kemudian diidghamkan nun fil mim, pada mim. Fasara amma anta barran. Nampak kalimah Arab ni dia bukan calang-calang, dia ada asal usul dia. Amma ni bukan imma cerita lain pula. Wa mithluhu qaul asy-sya'ir, dan seumpamanya satu platform dengan dia ialah kata-kata penyair. Aba khurashata amma anta dha nafarin. Amma tu. Jadi syahid kita ialah amma tu dengan cara dan kaedah i'rab, dan juga kembali yarja' ila al-asl yang sama dengan amma anta barran faqtarib. Itu boleh fikir sendirilah, kan. Mana isim kana al-mahdhufah al-mu'awwad bi ma zaidah, iaitu an anta. Artinya anta fi mahalli raf'in. Dha, nampak ada siap dah. Dha isim apa? Asma sittah. Jadi i'rab dia dengan alif. Dha nafarin, itu khabar bagi kana al-mahdhufah. Apa dah? Yalah, ikutlah terpulanglah, janji kita fahamlah cara i'rab dia. Jadi syair ini ialah bagi Abbas bin Mirdas, yukhatibu Khafaf ibnu Nudbah Aba Khurasyah. Jadi Aba Khurasyah itu ialah Khafaf bin Nudbah. Dan ini antara syawahid yang diambil oleh Sibawai. Dia kata, wahai Abu Khurasyah, hang duk megah-megah sangat dengan kaum hang yang ya Aba Khurasyah amma anta dha nafar. Dha nafar ni geng hang ramai, kaum hang jumlah ramai apa semua, kan. Fa inna qaumi, maka sesungguhnya kaum aku pun lam ta'kulhum ad-dhabu.
tidak makan akan mereka itu oleh dhabak. Dhabak tahu binatang apa? Ha? Dubuk. Hayyina dia panggil. Hayyina nama dia. Dhabak. Dubuk. Maksud apa? Lam ta'kulhum dhabak. Lam ta'kulhum dhabuk. Di sini kita dhabuk. Baik. Lam ta'kulhum dhabuk ni ialah zaman dulu digambarkan ini sebagai gambaran lah kemarau yang kering, suasana cuaca yang kering kontang kan, sampai tak ada makanan apa semua, dengan peperangan apa semua, dengan masalah musibah semuanya, lam ta'kulhum ad-dhaba' dia panggil. Depa tak boleh makan, tak macam kita, bahasa kita wadah kan. Kita kata apa? Boleh tapau dia, boleh makan dia, tak boleh. Maksudnya bila dia sebut dhaba', maksudnya kau puak aku tak ada kesan kuat punya. Macam kalau hang ramai megah dengan ramai, kumpul aku macam tu juga. Jadi gitu. Itu makna dia. Fa'an masdariyatun, maka an ialah an masdariyah, wa ma zaidatun iwadan an kana, ma ialah zaidah iwad an kana, wa anta ismu kana al-mahdhufah. Ini dia i'rab syahid ni. Wa dha nafarin khabaruha wa la yajuzul jam'u baina kana wa ma. Okey, selesai yang tadi, mula tang la yajuz dia cerita hukum lain. Dan tidak haruslah oleh menghimpunkan baina kana wa ma. Sebab apa tidak harus, tak boleh? Sebab ma tu dia ganti kana. Lepas tu nak himpunkan balik. Sebab likauni ma, kana ma iwadan anha, ganti daripadanya, daripada kana, wala yajuzul jam'u bainal iwadi wal mu'awwad. Jadi tidak haruslah oleh kita himpunkan bainal al-iwad wal mu'awwad minhu. Jadi tak bolehlah himpun, dah buang-buang dah. Cukuplah tuan tu, nak himpun pula pasal apa? Itu pendapat jumhur. Wa ajaza dzalikal mubarridu, dan telah maharuslah akan yang demikian itu, dzalika fi mahalli nasbin maf'ulun bih li ajaza, al mubarridu fa'ilun muakhar. Dan telah maharuslah akan yang demikian itu apa? Al jam'u bainal 'iwad wal mu'awwad oleh mubarrid. Mubarrid kata boleh. Fayaqulu, maka berkata ia, amma kunta muntaliqan intalaqtu. Nampak dihimpunkan amma, ma, an, ma dengan kana. Walam yusma' min lisanil Arab, dan telah tidak pernah didengar, lam masuk pada fi'il mudhari', mengubah fi'il mudhari' lil hal wal istiqbal ila al madhi, dan telah tidak didengar, makna tak pernah dengar dari lidah orang Arab hadfu kana, hadzafkan kana, wa ta'widhu ma anha, dan juga ini wajah asalah, dan ganti kana dengan ma anha daripadanya, wa ibqa'u ismiha wa khabariha, dan mengekalkan isimnya dan khabarnya, illa idza kana ismuha dhamir mukhatabin, kecuali dhamir mukhatab. Tak pernah dengar kecuali dalam bentuk dhamir mukhatab. Macam contoh yang telah disebut tadi, kama mathala bihi al-musannifu, seperti barang yang telah dibuat contoh dengannya oleh al-musannif, iaitulah amma anta. Tak pernah dengar kecuali anta, mukhatab saja. Yang tu yang dipanggil sama'i. Walam yusma', dan tidak pernah didengar ma'a dhamiril mutakallimi, beserta dhamir mutakallim. Beserta ni beserta apa? Beserta kaedah tadi dia dengan dhamir mutakallim. Maksudnya beserta dengan amma yang telah diubah tu, yang asalnya an, ana ataupun kunta, lepas tu diubah jadi kana, buang ma, diubah ke ana, ditambah dengan ma,
Tak pernah. Kan? Tak pernah didengar dengan dhamir mutakallim. Tadi dhamir mukhatab. Nahwu seumpama amma ana. Nampak? Amma ana. Bukan amma anta. Itu dhamir mutakallim. Tak pernah dengar juga. Amma ana muntaliqan intalaqtu. Intalaqta. Wal aslu amma kuntu muntaliqan. Wal aslu amma kuntu muntaliqan. Kuntu dhamir mutakallim. Tak pernah dengar warak guna lagu tu. Wala ma'az zahiri. Dan tidak pernah juga ai la yusma. Ma'az zahiri. Dengan yang zahir. Artinya ma'as min zahirin. Dengan isim zahir pun tak pernah dengar juga. Nahwa amma Zaidun. Zaidun kan isim yang zahir. Zahiban intalaqtu. Adapun adalah Zaid itu pergi, intalaqtu. Kalau Zaid pergi, aku pergi. Tak pernah dengar juga. Wal qiyasu jawazuhuma. Dan yang qiyasnya ialah harus kedua-duanya, iaitulah kita buat dalam bentuk dhamir yang mukhatab pun boleh, selain daripada dhamir yang kita buat dengan dhamir yang mutakallim pun boleh, selain daripada dhamir mukhatab yang banyak didengari pada Arab. Kita buat dengan isim zahir pun boleh, selain daripada dhamir mukhatab. Sebab apa? Kalau ikut qiyas harus kedua-duanya. Kama jaza ma'al mukhatabi, seperti barang yang harus ia dengan mukhatab. Wal aslu an kana Zaidun dhahiban intalaqtu. Sebab apa? Tadi dia kata tak pernah dengar. Kalau tak pernah dengar ini, maknanya dia tak ada sama'. Sama' pula, kita dah bagi tahu kemarin, yubna alal al-qiyas pula, yubna ala sama'. Sama' mari dulu, baru boleh dibenarkan kaedah. Lalu berlalu zaman masa yang lama, kan, orang kemudian ni berpegang, orang kemudian ni tak akan dengar lah daripada sama'. Dia pakai kaedah yang terbina daripada sama'. Tiba-tiba yang ni dia kata qiyas, harus pula. Yang awal dia sebut lam yusma', da yusma', apa semua. Apa kita nak ta'liq, nak tarjih di sini? Jangan lupa nah, dia kata bila kita gunakan isim zahir macam an, amma Zaidun tadi, amma Zaidun. Sebab apa harus wal aslu, sepatutnya ada takdir dia an kana Zaidun. An kana Zaidun. Sebab apa dia jadi qiyas? Dia bina qiyas itu ialah di atas dhamir yang mukhatab tadi. Dia bina qiyas di atas itu. Yang asal yang boleh itu. Dan itulah yang dikatakan sama'i. Contohnya macam syair Aba Khurasyata amma anta dha nafarin. Asal dia mukhatab anta. Tapi hak lain, dhamir mutakallim tak pernah dengar. Isim zahir tak pernah dengar. Adakah dia bercanggah dengan sama'i qiyas ni? Sebab dia kata wal qiyasu boleh. Maka qiyas itu dibina di atas sama'i, yang dibina di atas dhamir yang mukhatab. Itu faham dia lagu tu. Sebab waqad mathala Sibawayh, dan sesungguhnya telah membuat contohlah oleh Sibawayh nak baca ke mana? Boleh Sibawayhu, boleh Sibawayhi, boleh kan? Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Khabarnya lafzan, insya-Allah makna di situ. Fi kitabih, dalam kitabnya Al-Kitab bi amma Zaidun zahiban. Sibawayh ada guna. Siapa Sibawayh kalau orang nak mangkang dia? Tak boleh, dia tok guru besar. Sibawayh ada guna gitu. Dia ialah min tabaqatil ula, daripada golongan grup pertama. Dia lebih dekat dengan sahabat. Lebih dekat dengan tabi'in. Jadi kita guna pakai dia. Jadi kalam dia tu setengah-setengah tempat di sini hanya orang menukilkan, orang tak berani nak kata apa. Sibawayh kata amma Zaidun dahiban, dengan isim yang zahir. Mana qiyas lah. Dan qiyas itu berdasarkan as-sama', sama' yang terbina dengan dhamir mukhatab. Wa min mudhari'in likana munjazim
tuhdafu nunun wa huwa hadfun maltuzim. Wa min mudhari'in likana munjazim tuhdafu nunun wa huwa hadfun maltuzim. Wa min mudhari'in likana munjazim tuhdafu nunun wa huwa hadfun maltuzim. Wa min mudhari'in likana, dan daripada mudhari' bagi kana, munjazimun yang jazam, yang dibuat jazam. Baik, kana madhi. Kalau daripada kana kita nak buat mudhari' jadi yakunu. Kalau jazam kita masuk lam, dia jadi apa? Lam yakun. Kita tengok lam yakun. Jadi mana asal usulnya? Ini dia nak cerita. Tuhdafu nunun, dihadafkan nun. Nampak? Wa huwa hadfun maltuzim. Dan ianya ialah hadaf yang barang yang diwajibkan. Hadaf nun itu ialah level langkah yang kedua dah. Hadaf nun itu ialah sudah merupakan langkah yang kedua. Yang hukum asalnya sekadar mana? Sekadar kalau masuk lam takun. Afwan. Bukan langkah yang kedua. Bukan step yang kedua. Dah step yang ketiga dah hadaf nun. Sebab apa? Nanti kita baca, tengok dia kata. Idza juzimal fi'lul mudhari'u. Apabila dijazamkan, dibuat jazam fi'il mudhari' min kana qila lam yakun. Kita dah nampak lam yakun tu. Wal aslu, dan asalnya ialah yakunu. Fahadafa al-jazimu ad-dhammata allati 'ala an-nun. Maka telah menghazaflah oleh al-jazimu, artinya amil jazam, iaitu lam, ad-dhammata allati 'ala an-nun. Dhammah yang adalah ia yang 'ala an-nun, berada pada nun, iaitu yakunu. Kan? Faltaqa sakinani, maka bertemulah dua sukun, iaitu al-waw wan nun. Jadi yakunu pada waw dah ada sukun. Hukum asal masuk amil jazam, huruf yang akhir kena jazam, sukun. Pula sekali lagi pada nun. Yakunu pada waw dah ada sukun. Jadi itulah yang dikatakan faltaqa sakinani, bertemu dua sukun, iaitu al-wawu wan nun. Al-wawu wan nun. Fahudhifa al-wawu, maka dihadafkan waw yang awal itu liltiqa'is sakinain fasara al-lafzu lam yakun. Maka jadilah lafaz itu lam yakul. Ni kalau dalam sorak dia panggil apa? Kita i'lal dia. Al-i'lal wal ibdal. Jadi terbentuklah lam yakun. Lam yakun. Wal qiyasu, dan yang qiyas itu yaqtadi an la yuhdhaf minhu ba'da dhalika syai'un akhar. Dan yang qiyas, sebab apa? Tadi dia tunjuk dah, itu qiyas lah tu. Ikut kaedah. Yaqtadi, memberi arti, memberi faham, an la yuhdhaf minhu ba'da dhalika syai'un akhar. Tak dihadaf dah, dibuang dah darinya, dari lam yakun setelah yang demikian itu oleh sesuatu yang lain. Tak buang dah, dekat tu ya. Lakinnahum hadafun nun ba'da dhalika takhfifan. Tetapi mereka itu Arab, hadafun nun, menghadaf oleh sekalian mereka itu akan nun, ba'da dhalika, setelah itu buang lagi. Kan? Tu yang anak sebut tu, abang sebut, dia bahasa Arab ni selagi mana dia ada jalan untuk dia boleh buang, ada jalan untuk dia hadafkan, dia akan buang seboleh yang mungkin. Takhfifan. Kalau contoh di sini, tujuan apa buang? Nak bagi ringan. Kerana meringankan likathratil isti'mal. Kerana banyak diguna pakai lam yakun ni. Faqalu, maka kata oleh sekalian mereka itu lam yaku. Asal lam yakun. Buang lagi. Lam yaku. Wa hadfun jaizun, dan ini adalah hazaf yang harus,
la lazimun, bukan hadaf yang wajib. Harus saja. Wa madhhabu Sibawaihi, dan madhab Sibawai, wa man tabi'ahu, dan mereka mengikutinya, mengikuti Sibawai, anna hadhihi nuna, bahwasanya nun ini, an-nuna badal bagi hadhihi, berarti dibaca an-nuna, anna hadhihi nuna la tuhdhafu 'inda mulaqati sakinin, tidak dihadafkan ketika bertemu dua yang sukun. Jadi bagi Sibawai dan para pengikutnya, fala taqul, maka jangan engkau kata lam yakur rajulu, tak boleh. Sebab apa? Dah iltiqa sakinain. Nun tu tak boleh hadaf. Sebab bila bertemu dua yang sukun, dia baca macam mana? Kekalkan nun, lam yakunir rajulu. Buang nun tu tak boleh. Jadi lam yakur rajulu ini ialah contoh yang mardud, la yasah inda Sibawai wa man tabi'ahu. Lam yakur rajulu qa'iman wa ajadha dhalika Yunusu, dan telah mengharuskanlah akan yang demikian itu oleh Yunus. Yunus pernah ada tak nama ni sebelum ni? Apa dia Yunus? First time ni. Yunus ini di antara golongan at-tabaqatul ula. Jangan main-main ni, tok guru Sibawai ni. Tah lagi. Dia tok guru Sibawai, Yunus bin Habib An-Nahwi. Dia beranak tahun 94 Hijriah tu. Tahun 94 Hijriah. Dia tabaqah al-ula. Dia dan sempat jumpa dengan para sahabat tu. Dengan tabi'in. Dia jadi tabi'in ataupun tabi'in. Jadi kena tengok baliklah sejarah dia, tapi cerita dia lagu tu. Dia seorang ahli bahasa lughawi dan seorang syair. Nama dia Yunus bin Habib An-Nahwi. Di mana tempat dia lahir ni? Ada satu kampung di Iraq, nama dia Baladah Jabal. Di Iraq. Jadi anak murid dia yang mengaji kepada Hamad bin Salamah Abu Amru Al-Basri wal Akhfashul Kabir. Akhfash pun dan dengan dia. Dan di antara Akhfashul Kabir, dia ada dua, satu Al-Akhfashul Saghir. Kalau tak silap lah, yang dengan Sibawai itu Akhfashul Saghir. Ini kena cek balik, hanya kurang pasti. Dia ada dua, Al-Akhfashul Akbar, Al-Akhfashul Asghar. Di antara anak murid dia Sibawai, Ali bin Hamzah, iaitulah Al-Kisai, Yahya bin Ziyad Al-Farra, Abu Ubadah Muammar bin Al-Muthanni. Ini ialah Yunus. Wa ajadha dhalika Yunusu, dan telah maharuslah akan demikian itu oleh Yunus, wa qad quri'a syaddan, dan sesungguhnya dibacalah hal keadaan dia syadz, lam yakul ladzina kafaru, surah Al-Bayyinah, surah lam yakunil ladzi itu. Bila dibaca jadi lam yakul ladzi, sedangkan dia iltiqa sakinain. Bagi Sibawai dan para pengikutnya tak boleh buang nun. Sekarang ni isunya dah buang dah, tinggal nun saja, lam yakun. Nak buang lagi nun tu isu dia. Baik. Wa amma, dan adapun idza laqat mutaharrikan, apabila bertemulah lam yakun itu, laqat, bertemulah laqat itu makna lam yakun mutaharrikan, hal keadaan yang dia bertemu satu kalimah lagi itu berbaris, fala yakhlu, maka tidak sunyi, imma ayyakuna dhalikal mutaharriku, sama ada bahawa adalah adalah yang demikian itu yang berbaris itu dhamiran muttasilan aw la, sama ada dhamir muttasil, dhamir itu berhubung ataupun tidak. Fa in kana dhamiran muttasilan, boleh tulis nombor 1 di situ.
Maka jika adalah ianya dhamir yang berhubung, dhamir muttasil, lam tuhdhafin nun. Lam tuhdhafin nun ittifaqan. Tidak boleh dihadafkan nun ittifaq ulama. Ka qawlihi, seperti katanya sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah sebut li Umara. Nampak tak? Li Umar. Waw ada, waw lil farqi baina Umar bin Khattab wa ghairi, tak ada. Fahamnya yakni ialah Umar bin Al-Khattab, sahabat Nabi yang dikasihi, yang lagi disayangi. Nabi sebut kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab bin Sayyadin dalam isu Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ni siapa dia? Tahu tak? Pernah baca sejarah dia? Dia ialah dia yang dikatakan Dajjal yang dilempak tahu di satu pulau di selatan Yaman tu. Ibnu Sayyad ni gelaran dia. Jadi katanya zaman Rasulullah dulu, Ibnu Sayyad ni kisah dia ma'ruf lah tentang cerita akhir zaman. Dia pernah muncul di zaman Rasulullah. Waktu tu Sayyidina Umar adalah, dan pergerakan dia ialah dia melawan fizik. Daripada satu tempat tu dia macam merosak, zuk zuk zuk, dia celah pokok, celah rumah. Sayyidina Umar tahu. Sayyidina Umar kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bi'amai aku nak bunuh abah. Aku nak bunuh dia. Nabi kata kepada Umar, lam mana dia? Nabi kata kepada Sayyidina Umar, in yakunhu falan tusallita alaih, wa illa yakunhu fala khairul laka fi qatlih. Makna dia dulu, ambil makna lagi kita ambil syahid. In yakunhu ni kan, maksud dia apa? Kalaulah dia tu betul Ibnu Sayyad, maknanya Dajjal, falan tusallita alaih. Tengok Nabi guna lan an-nafyu lil abad. Hang takkan boleh mengatasi dia sampai bila-bila. Tu terasa Sayyidina Umar, iblis pun ketak perut. Sebab apa? Kerana Allah tidak izin. Bukan lemahnya Sayyidina Umar. Allah tak izinkan sebab tugas membunuh Ibnu Sayyad atau Dajjal itu diletak kepada Nabi Isa. Diletak kepada Nabi Isa. Jadi Nabi kata kalau betul hak tu, iyakunhu falan tusallita alaih. Hang tak akan boleh kuasai dia, maknanya hang tak akan boleh bunuh dia. Hang kena terima hakikat. Tiba-tiba katalah hang pergi bunuh, kan? Wa illa yakunhu. Dan jika dia bukan Ibnu Sayyad, bukan Dajjal, fala khairul laka fi qatli. Tiba-tiba hang pergi bunuh, tak tahu yang hang bunuh tu bukan Ibnu Sayyad. Fala khairul laka fi qatli. Fala khairan wa illa yakunhu fala khaira laka fi qatlihi. Maksudnya kalau hang pergi bunuh, tiba-tiba bukan Dajjal, tak ada kebaikanlah pada pembunuh, pada apa yang kamu bunuh, fi qatlihi. Jadi tak payah duk fikir, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sudut makna. Syahid dia di mana? Syahid dia apabila bertemu mutaharrik, dhamir yang muttasil yang mutaharrik. Dia ada dua. Sama ada dhamir muttasil sama ada dhamir itu dhamir mutaharrik yang muttasil ataupun tidak. Kalau dia muttasil, tidak dihadafkan nun. Cuba tengok nun kekal. Iyakunhu. Sebab dhamir itu muttasil dan mutaharrik. Berbaris. Nampak tak? Nun tak dibuang. Fala yajuzu hadfun nun. Maka tidak haruslah oleh hadafkan nun. Fala taqul iyakuhu. Nampak? Dia kekalkan iyakunhu. Sebab apa? Jazam itu tu in amil jazam yakunhu. Tak boleh kita sebut in yakuhu, buangkan lagi nun. Wa illa yakuhu. Tak boleh. Ini yang pertama, iaitu dhamir itu dhamir mutaharrik yang muttasil. Pilih nombor satu atas tadi yang abah kata tu. Wa in kana, ini yang nombor dua ni.
Wa in kana ghaira dhamirin muttasilin, dan jika adalah dia ialah bukan dhamir muttasil, jadzal hadfu wal itsbatu, haruslah oleh hadafkan, nak buang pun boleh, nak isbat pun boleh. Iaitu bila dia dalam bentuk isim yang zahir. Contohnya nahu lam yakun zaidun qa'iman pun boleh. Nah, lam yakun, nampak? Nak sebut lam yakun zaidun qa'iman pun boleh. Sebab dhamir dia dalam bentuk isim yang zahir, iaitulah zaidun. Kalau dalam bentuk dhamir mutaharrik dan muttasil, dia tak boleh buangkan nun. Kalau dalam bentuk isim yang zahir, boleh dibuang nun. Jazal itsbat, jazal hadfu wal itsbat. Itu hukum dia. Wa zahiru kalamil musannifi, dan zahir kalam musannif annahu, bahwasanya la farqa fi dhalika baina kana naqisah wa tammah, bahwasanya tidak ada perbezaan pada yang demikian itu antara kana an-naqisah, dari sudut mana ni, nak buangkan nun ataupun tidak ketika mana dia jazam. Jadi an-naqisah ke tak naqisah, not the issue. Waqad quri'a, dan sesungguhnya telah dibacakan, wa in taku hasanatun yudha'ifha. Nampak? Ada dalam Quran ayat macam ni? Memang macam tu dia main tu. Wa in taku hasanatun yudha'ifha. Birrafa'i hasanah, dengan merafakkan hasanah. Wa hadfin nun, dalam masa yang sama dibuangkan nun. Wa hadhihi hiya at-tammah, dan ini mana? Ini kana hiya, iaitulah tammah, bukan kana an-naqisah. Jadi tammah naqisah tak ada hal di sini. Kira kana yang mudaratnya majzum sahaja. Jadi hukumnya terpakai kana naqisah ataupun kana at-tammah. Baik. Sampai di sini kita telah pun tamat bab apa ni? Kana wa akhawatuha punyalah panjang. Kita akan masuk tajuk baru insya-Allah. Boleh? Bersedia nak teruskan? Mazbut? Mafhum ya ikhwana? Faslun, ay hadha faslun fi ma wala walata wa in al-musyabbahati bilaisa. Ini satu fasal. Bila disebut faslun itu, dia ada kaitan dengan tajuk yang sebelumnya. Kalau dia tak sebut faslun dalam kitab ni, itu merupakan bab, kita takdirkan hadza babun fi bayani. Tapi kalau faslun, dia ialah kesinambungan daripada tajuk yang sebelumnya, ada kaitan. Faham? Itu cara dia bila sebut faslun. Dia berkait dengan ni. Ada 4 di sini. Ma, la, lata dan in al-musyabbahat bilaisa, yang menyerupai laisa dari sudut amalan. So kalau disebut menyerupai laisa, bukan sekadar yarfa'u awwalan isman lahu wa yansib thaniyan khabaran lahu, tidak. Artinya tarfa'ul isma wa tansibul khabar, bukan sekadar itu sahaja, bahkan ada hukum-hukum yang lain lagi. Sebab itu dia taksiskan al-musyabbahat bilaisa. Kan laisa dia lain sikit. Dia anak juga, dia beradik juga, muka dia lain. Dia kerja perangai dia lain sikit. Dia autism sikit. Autism ni dia istimewa sikit. Bukan OKU lemah terus. Autism ni nampak normal, tapi perangai dia, anak siapa ada anak autism dia tahu lah. Contoh anak autism ni, orang pergi tengok TV duduk depan-depan lah. Tapi anak autism ni kadang-kadang dia pelik. Dia akan tengok TV, dia celah-celah benda. Celah meja, celah macam tu, pelik. Jadi begitu keadaan, analogi lah. Bukan lagu tu, laisa tu. Tapi dia taksis dengan dari laisa tu ada sebab. Baik. Jadi kita akan bincang ni dalam tajuk ni, dalam fasal ni, ialah ma, la, lata wa in al-musyabbahat bilaisa. Paling kurang ialah dari sudut hukum. Paling kurang. Baik. I'mala laysa u'milat maduna in ma'a baqan nafi wa tartibin zukin.
wa sabqa harfi jarrin aw dharfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama. I'mala laysa u'milat maduna in ma'a baqan nafi wa tartibin zukin wa sabqa harfi jarrin aw dharfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama. Dua bait. I'mala laysa, kalau nak ikut takdir kan, u'milat, i'mala laysa, diperamalkan dengan amalan laysa dari sudut mana? Tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Faham? Dan dhabit juga di situ, i'mal laysa ini ialah uh, bukan isu di i'mal laysa nah. Isu dia peramalkan ma seperti amalan laysa. I'mala laysa u'milat ma. Maknanya u'milat ma i'mala laysa. U'milat ma i'mala laysa, diamalkan ma dengan amalan laysa. Dhabit di situ itu adalah lil hajaziyin. Jadi isunya sekarang perbahasan akan berlegar di sekitar ma dulu. Jadi dapat ma la ta'in. Sekarang ma dulu, ma dulu. Jadi diperamalkan seperti mana amalan laisa hanya lil hajaziyin. Jadi selepas pada ini tuan-tuan dan puan akan kita akan berbahas hukum ma, akan terbahagi dua. Dalam hal ini diterbahagi dua, ada ma digelar ma hijazi, ma al-hijazi, ada ma at-tamimi. Kalau ma al-hijazi ialah dia beramal dengan amalan laisa, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kalau ma at-tamimi la yu'mal amala laisa. Yang tu kena pegang dulu. Kerana perbahasan setelahnya akan berlegar di sekitar itu. Faham tak? Ma tu, ma, mim alif ma. Tak. Kita kena faham dulu. Akan ada hukum nanti bertembung di antara dua mazhab ni. Ada ma tamimi, ada ma hijazi. Kalau sebut ma hijazi, ialah ma yang beramal amalan laisa. Kalau ma tamimi tidak beramal dengan amalan laisa. Pegang yang tu dulu. Jadi nanti kita akan bahas, kita akan bincang. Kita tak sesatlah jalan, kita tahu kedudukan. Dia akan ada istilah-istilah yang dia akan perkenalkan based on tajuk. Macam mabak ni ma hijaziyah, ma tamimiyah, yang tu. Jadi dalam dua bait ini, untuk menjadikan Ahlul Hijaz mengatakan untuk menjadikan ma beramal dengan amalan laisa, dia mesti dengan 4 syarat yang disebut dalam dua bait ini. Adapun bagi Ibnu Aqil, dia tambah lagi 2. So 1, 2, 3, 4 ada dalam bait. Syarat yang kelima dan keenam ditambah oleh Ibnu Aqil berdasarkan kajian dan juga penelitian dia daripada kitab-kitab yang lain. Faham? Untuk faham tak ni? Untuk menjadikan ma beramal atas pandangan Ahlul Hijaz, Al-Hijaziyun, mesti dengan 4 syarat. Kalau tidak, tak beramal juga. Sedangkan Ahlul At-Tamimiyun tidak mensyaratkan pun. Sebab apa? Ma bagi mereka tidak beramal. Amalan laisa. Pegang yang tu. Jadi syarat yang pertamanya apa? I'mala laysa u'milat ma dunain. Dunain itu tulis nombor 1. Tanpa ziadahkan in. Kena tak ada in. Kalau ada in, tak beramal. Tak ada in, dia beramal. Faham macam tu? Syarat yang kedua, ma'abaqan nafi. Beserta dengan kekalnya nafi. Artinya mafhum mukhalafahnya tak terbatal. Ada muntiqadhin nafi walaupun dengan ada illa. Faham tak? Tak faham, mana boleh fahamnya.
Ha? Faham? Faham? Memang tak faham. Syarat yang kedua untuk beramal seperti amal laisa, seperti pandangan Ahlul Hijaz ataupun Ahli Hijaziyun, yang pertama tadi, tak boleh ada in, baru dia beramal. Yang kedua, mesti kekal an-nafyu ma'a baqan nafi. Kan? Kekal nafi pun dia nampak macam ada nafi. Dia macam nak mafhum mukhalif. Dia kata kekal nafi. So dalam satu ayat nampak ada an-nafyu, iaitu ma. Tiba-tiba dia ada isbat balik. Fahamnya apa? Mestilah dalam bab al-hasru, iaitu dengan ma dan illa. Kekal nafi ma'a baqan nafi, artinya tidak terbatal nafi itu dengan adanya illa. Walaupun ada nafi di depan. Sebab itu dia kata ma'a baqan nafi. Satu statement dalam syair memang sangat-sangat padat. Dia ada mafhum sebaliknya, dia ada tersirat, dia ada apa. Faham macam tu dulu. Ma'abaqan nafi, kita duk ingat berserta dengan kekal nafi ni sampai bila-bila. Tak. Kekal nafi itu berarti ada nafi, tapi dia tidak membatalkannya dengan sebab ada illa. Barulah ma itu beramal. Ha? Kena tengok syarah dan kena tengok contoh. Syarat yang ketiga, ma'abaqan nafi wa tartibi zukin. Wa tartibin zukin. Tulis di situ tartibin zukin. Apa makna zukin? Ini kalimah-kalimah yang jarang kita jumpa. Zukin bermakna ulima. Diketahui. Wa tartibin, syarat yang ketiga, zukinu. Artinya diketahui, fuhima ataupun ulima, difahami ataupun diketahui. Maksudnya apa? Syarat yang ketiga untuk ma itu beramal amal laysa kama dhahaba ilahi ahlul hijaz atau al-hijaziyun, mestilah tertib. Tertib ni apa dia makna dia? Tersusun. Satu kalimah tu je dia habaq, tapi dia memberi erti yang tersembunyi, iaitu mesti setelah ma itu ialah isim kepada ma, lepas itu khabar. Tak boleh terbalik. Kalau tak boleh, kalau terbalik tidak beramal lagi. Itu syarat yang ketiga. Wa sabqa harfi jarrin aw dharfin, dan mendahului huruf jar atau dharaf. Itu keempat dah. Hak tadi tiga, tertib zukin tu tiga. Syarat yang keempat, wasabqa harfi jarrin aw dharfin kama. Wasabqa harfi jarrin aw dharfin kama. Syarat yang keempat, apa dia? Mendahului oleh huruf jar, mendahului oleh al-jar wal majrur ataupun zaraf. Maknanya ma'mul khabar dia tu, ma'mul khabar kan, dia tidak boleh mendahului di atas isim sedangkan dia bukan zaraf ataupun jar. Kalau dia zaraf ataupun jar, dia beramal. Kalau bukan zaraf ataupun jar, tapi tiba-tiba dia mendahului, dia tidak beramal. Tu sukar nak faham. Dia banyak terbalik. Kepala turun ke bawah, kaki naik ke atas. Kena sabarlah ngaji kitab ni, insya-Allah. Mafhum, boleh difahami, tak ada masalah. Taqaddama fi awwal bab kana wa akhawatiha. Telah terdahululah pada awal bab kana dan akhwatnya, anna nawasikh al-ibtida'i, bahwasanya nawasikh al-ibtida' tanqasimu ila, terbahagi kepada af'alin wa huruf. Masih ingat tak lagi? Pembahagian dia terbahagi kepada af'al dan juga huruf. Nawasikh al-ibtida' tu.
Tak, kalau kita buka bab kana wa akhawatuha, Ibnu Akhil ada sebut kan, syair dia tarfa'u kana mubtada wal khabar. Dia tak bahagilah dalam matan tu. Tapi dalam syarah tu dia sebut, jadi nawasikh al-ibtida' ni ada fi'il, ada huruf. Kalau yang fi'ilnya kana, af'an qarabah, dhanna, kan? Kalau huruf ma wa akhwatuha, la allati lan fil jinsi, inna wa akhwatuha. Yang ni kategori mana? Ila af'al wa huruf. Wa sabaqa al-kalamu ala kana wa akhawatiha wa hiya min al-af'al an-nasikhah wa sayati al-kalam ala al-baqi. Wa dhakara al-musannifu fi hadha al-fasli min al-huruf an-nasikhah. Dia mula nak sebut huruf-huruf yang menasahkan. Jadi mula-mula dia sebut fi'il yang menasahkan, iaitu kana dan akhawatnya. Dia nak sebut geng huruf pula dah. Geng huruf. Sebab tu dia letak ma. Ingat tak? Dulu dia sebut huruf ni antara ma wa akhawatuha. Jadi mana ma dan wa akhawatuha? Ni dah. Empat ni lah. Lepas tu dia ada la alatina fil jinsi, dia letak dalam pasal yang lain. Kemudian dia ada inna wa akhawatuha, dia letak hujung sekali. Sedangkan kita belajar dulu kana dan inna. Kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha. Rupanya ada lagi yang lain. Ini kita dah mula masuk huruf, iaitulah ma dan saudara maranya ataupun rakan sejawatnya di sudut mantiq. Wa dzakara al-musannifu fi hadzal fasli, dan telah menyebutlah oleh al-musannif dalam fasal ini minal hurufin nasikhati, di antara huruf-huruf yang menasahkan, qisman, sebagai satu bahagian, ya'malu amala kana, yang beramal ia huruf an-nasikhah akan amalan kana, wa huwa ma wala tawa'in. Pak tu. Amma ma, adapun ma, falughatu Bani Tamim, maka lughah Bani Tamim annaha la ta'malu syai'an. Jadi sama ada yang apa yang abah-abah awal tadi. Ma tamimiyah la ta'mal syai'an. Adapun yang disebut oleh Ibnu Malik dalam matan i'malan laysa u'milat madunain, itu ialah ma al-hijazi hiyah, bukan ma at-tamimiyah. Dia nafi awal lagi. Amma ma falughatu Bani Tamim annaha la ta'malu syai'an. Fataqulu ma Zaidun qa'imun. Ma Zaidun qa'imun fa Zaidun marfu'un bil ibtida' wa qa'imun khabaruhu. Jadi i'rab mubtada' khabar biasa. Wala amala lima, dan tiada amalan bagi ma fi syai'in minha, pada sesuatu darinya. Ada beza ni. Dalam kitab ana Darut Tala'i' ditulis fi syai'in minha. Dalam PDF ditulis fi syai'in minhuma. Yang lebih tepat mana wallahu alam. Tapi ana suka fi syai'in minhuma, daripada kedua-duanya, daripada mubtada' dan khabar. Patutnya begitu. Wa dzalika, dan yang demikian itu, li annama harfun la yukhtassu. Sebab apa? Tidak beramal bagi golongan Tamim, kabilah Tamim. Sebab apa? Sebab li'annama harfun la yakhtassu. Li'annama harfun la yakhtassu, huruf yang tidak takhsis. Sebab dalam kaedah dia huruf yang nak beramal ni, dia mesti syarat dia tu, kan? Min syuruti amalil huruf al-ikhtisas, dia kena takhsis. Begitu bagi Tamim, dia kata ma ni tak takhsis, masuk belakang. Harfun la yakhtassu lidukhulihi 'ala al-ismi, kerana dia masuk ke atas isim. Kat isim dia masuk. Ma Zaidun qa'imun wa 'ala al-fi'li, ai lidukhulihi 'ala al-fi'li, kerana masuknya ke atas isim. Isim pun dia masuk. Nahu ma yaqumu Zaidun. Jadi syarat dia bagi
bagi at-tamimiyun. Takhsis tu syarat beramalnya huruf al-ikhtisas tidak ada. Jadi kesimpulan bagi mereka, wa ma la yakhtassu fa haqqu alla ya'mal. Sesuatu yang tidak takhsis, maka haknya dia tidak beramal. Mana tidak ada amalan bagi dia fi raf'il ismi wa nasbil khabar. Tak ada. Pada asasnya begitu. Baik. Contoh kita nak buat contoh yang kita sembang sikit. Kalau kita buat contoh ini, kita bayang kita akan faham sebab contoh ni kerap kita buat. Kita masukkan inna, Zaidun dengan qaimun dia berubah jadi apa? Tak baca kalau Zaidun qaimun. Kalau masuk inna Zaidan qaimun. Inna beramal lah. Beramal. Sebab dia masuk kepada isim. Ciri inna itu ialah al-ikhtisas. Khususiyah dia ialah dukhul alil ismi. Dia masuk kepada isim pada asasnya. Tiba-tiba kan, kita pemasukkan jadi apa? Innama. Jadi ma tu orang panggil ma kafah. Bila masuk ma, dia jadilah innama. Jadi akan hilanglah al-ikhtisas. Bila hilang ikhtisas, dia tidak beramal lagi. Kita kata innama Zaidun qaimun pun boleh. Zaidun qaimun. Jadi mubtada khabar biasa. Ataupun innama qama Zaidun. Jadi fi'il fa'il biasa. Ini ialah min wajhati nazarit tamimiyyin. Daripada wajah nazar qabilah Tamim. Tamim kata begini. Syarat ikhtisas tu. Wa lughatu ahli al-Hijaz. Mana apa? Baru dia terang balik lughah ahli al-Hijaz. Dia balam puak ni dulu. Hak Tamim ni hak kata tak beramal ni. Lepas tu baru dia terang. Ibnu Aqil menerangkan. Ibnu Aqil nampaknya macam nak sejalan dengan al-Hijaziyun. Al-Hijaziyah. Bukan nak sejalan dengan ahli al-Hijaz. Nak sejalan dengan al-Musannifu Ibnu Malik. Cuba kita tengok. Mungkinlah. Wa lughatu ahli al-Hijaz i'maluha. Dan lughah ahli al-Hijaz ialah peramalkan ka'amali laisa, seperti amalan laisa fi raf'il ismi wa nasbil khabar li syabahiha biha, kerana menyerupai ia dengannya, fi annaha, pada bahwasanya ianya, li nafyil hal, ialah untuk menafikan hal. Okey, laisa nafi lah. Kalau kita kata laisa Zaidun qaiman, pada hakikatnya laisa itu dia dipanggil li nafyil hal. Bukan nafi hal, nafi apa dalam bab hal, no. Maksud li nafyil hal, al-hal di situ memberi erti al-an, sekarang. Kalau disebut laisa Zaidun qaiman, tidaklah Zaid itu sekarang ini dia berdiri, itu maksud li nafyil hal. Selagi tidak ada disebut ghadan atau apa-apa, ataupun kemarin ke apa, besok ataupun kemarin. Kalau disebut laisa Zaidun qaiman, jadi laisa orang sebut dalam kaedah linafil hal, dia menafikan Zaid berdiri sekarang itu, andai tak disebut esok. Tapi kalau disebut laisa Zaidun qaiman ghadan, itu bukan linafil hal. Tiadalah Zaid itu orang yang berdiri bila esok. Jadi beramal sama macam laisa ini ialah dari sudut menyerupainya fi annaha, pada bahawasanya ianya juga linafil hal. Sebab itu dia ikut amalan laisa. Indal itlaq, ketika diitlaqkan. Sebab itu dia guna istilah indal itlaq. Apa maksud? Ketika dicakap waktu itu. Sekarang ni kalau kalimah itu, ayat itu, ibarat itu ditulis kan, tak diungkap. Jadi indal itlaq ni boleh kita katakan ketika diungkapkan. Contohnya sekarang ni. Ana sebut laisa Zaidun qaiman. Waktu ana sebut tu indal itlaq, ketika diungkap. Artinya laisa linafil hal.
Kalau ma sama juga. Ma Zaidun qa'iman linafil hal. Jadi sama indal itlaq. Oleh kerana itu, fayarfa'una bihal isma wa yansibuna bihal khabara. Maka merafa'lah oleh sekalian mereka itu dengannya, oleh sekalian mereka itu dengannya al isma akan isim, wa yansibuna bihal khabara, dan nasab oleh sekalian mereka itu dengannya akan khabar. Nahu ma Zaidun qa'iman. Jadi ma linafil hal. Qala Allah Ta'ala ma hadha basharan. Wa qala Ta'ala ma hunna ummahatihim. Ini bagi wajah nazar al-hijaziyun. Dia nafil hal. Jadi masa kita berapa dah? Selalu tengah duduk lajak, masa sampailah. Tidak mengapa, macam biasalah kita akan ulang balik daripada faslun itu. Kemudian qala syair abna'uha mutakannifuna abahum haniqus suduri wa ma hum awladaha. Wallahu a'lamu bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.